merupakan wilayah yang paling selatan di semenanjung Malaysia. Merangkumi 10 daerah yang kaya dengan alam semula jadi, khazanah dan budaya tersendiri. Bersama saya Yana Samsudin dalam Jelajah Tebrau, menjelajah ke seluruh negeri Johor bagi meneroka produk-produk BKS keluaran negeri Harimau Selatan. Salam sejahtera semua. Selamat menonton Jelajah Tebrau. Saya Yana Samsudin, pengacara anda sepanjang episod ini. Macam biasalah, Yana akan membawa anda mengembara dan menjelajah seluruh negeri Johor untuk mencari usahawan-usahawan anak jati Johor. Baiklah, sekarang Yana berada di mana? Rahsia. Cuba tengok montaj ini. Jawapannya Bandar Maharani Muar. Orang Johor je panggil Muar. Okey, betul. Sekarang Yana berada di Muar. Kalau kita tengok bendera kat belakang, ini adalah bendera daerah Muar. Jadi Yana nak bagi sedikit info lah pasal Muar Bandar Maharani kan. Okey, semua orang tertanya-tanya kenapa Muar ni Bandar Maharani? Macam mana mendapatkan namanya? Okey, asal Bandar Maharani ni dia berasal daripada nama Maharani Fatimah. Pada 12 Ogos 1887, Bandar Maharani telah pun dinobatkan sebagai bandar kedua terpenting dan terbesar selepas Johor Bahru. Baiklah, jom ikut Yana mengembara. Jumpa dengan usahawan di parit ke rumah laut. Daerah Muar berasal daripada perkataan muara. Kalau kita lihat sini, di muara sungai, muara sungai ataupun kuala sungai, kuala sungai. That's why dipanggil muara, muara, muara and muar, muar, muar. Pada tahun 2012, Bandar Muar telah diisytiharkan sebagai bandar diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim. Yana sudah pun berada di Desa Keroma Eco Resort. Tengok cantik tak? Ni baru pintu gerbang, belum kat dalam lagi. Sebenarnya tak jauh pun daripada Bandar Muar. Hanya kira-kira 15 minit saja kalau nak sampai dekat sini. Dan konsep aktiviti di resort ini berkaitan dengan paya bakau. Sebab apa? Sebab lokasinya berhampiran dengan laut. Jadi Yana tak sabarlah nak jumpa pengusaha muda ni. Jom ikut Yana, kita berkenalan dengan beliau.
berada di laman teratak Desa Keroma Eco Resort. Dan sebenarnya Yana ada pun berhampiran dengan pemiliknya. Dan kita jemput Puan Azmi. Assalamualaikum. Selamat datang ke Desa Keroma Eco Resort. Alhamdulillah, terima kasih kerana Sama-sama. sudi menerima kedatangan Yana dengan kru. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi kemari. Okey. Je. Okey, sebenarnya saya nak panggil apa? Okey, panggil saya Awin je. Okey, panggil Awin. Musru. Sebab kita lebih kurang sebaya je. Ya, betul. Okey. Awin, kita nak tanyalah kan. Saya dah masuk tadi dari pintu gerbang ke dalam. Alright. Cantik sangat. Okey. Dah berapa lama mengusahakan usaha ni? Okey, actually saya usahakan since daripada 2017 dan masih lagi dalam proses penambahbaikan sebenarnya. Dan di sini kita ada menyediakan pelbagai jenis rumah, pelbagai design. Antara aktiviti dia, Yana. Ini adalah bowling kelapa. Bowling kelapa di mana aktiviti yang paling diminati oleh kanak-kanak. Selamat kan? Ya, selamat. Dan kita ada juga terompah gergasi. Yang ini pun nostalgia masa kecil-kecil kita main kat sekolah rendah. Betul. Terompah gergasi paling diminati. Lepas tu yang ni, aktiviti ni yang... Okey, aktiviti ini adalah aktiviti yang merupakan obstacle punya aktiviti di mana dia akan bermula daripada hujung sana, dia akan end maksudnya merakit pergi sana, ya, sana, dia akan masuk sini. Setiap usahawan pastinya impikan perniagaannya maju jaya dan berkembang pesat. Tetapi untuk mencapai kejayaan perlukan sokongan daripada semua pihak, maupun pengunjung. Jadi, lepas ni usahawan mana yang Yana akan jumpa? Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Jelajah Dagang. Kembali lagi dalam Jelajah Tebrau bersama saya Yana Samsudin. Yana nak ceritakan serba sedikit info mengenai capal. Capal adalah alas kaki tradisional masyarakat Melayu yang pernah popular oleh bangsawan-bangsawan Melayu pada zaman dahulu. Tapi sekarang rasanya dah semakin dilupai. Kalau ada pun yang memakai capal Melayu ni, rasanya masa hari raya je lah kot kan. Namun untuk membangkitkan kemeriahan masyarakat Melayu memakai capal, jadi apa kata kita sokong perusahaan Ariel Sandal dan Capal Kulit ini. Yana nak tengok cara pembuatan capal ni daripada A sampailah Z. Jom ikut Yana. Saya pun dah berada di sebelah usaha Encik Syahril. Encik Syahril suruh saya panggil dia Ariel je sebab dia muda remaja. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Puan. Ya, saya pun macam tu juga. Ucapkan terima kasih. Okey, mungkinlah Yana ada sedikit soalan lah kan. Okey, macam mana tercetusnya nak membuat perusahaan capal? Dulu saya membaiki kasut. Saya dulu cobbler pada tahun 1993. And so daripada pengalaman saya buat merepair tu, saya banyaklah tengok capal apa yang dia orang hantar baiki tu. And then saya rasa capal ni adalah salah satu kasut yang unik lah.
Daripada segi motif dia dibuat daripada bunga kongkit. Jadi daripada situlah yang saya dapat rasa capal ni ada keunikan dia lah. Okey, kalau saya nak tahulah kan, nampaknya macam lama sangat proses nak siapkan kan. Ya, Jadi saya betul. nak tahulah dari sudut rekaan. Okey, adakah capal ni mempunyai rekaan yang tersendiri? Okey. Atau ada macam ada rekaan terbaru daripada Ariel ke? Ya, betul. Okey, capal ni sebenarnya reka bentuk capal ni biasa je Yana. Tapi kita di Ariel ni sebenarnya yang special capal kita ni kita memainkan warna yang menarik lah. So kita biasa capal dulu dia orang gunakan basic colour kan. Coklat dengan hitam saja. Yeah. Okey, so yang kita punya capal special ni kita variasikan warna dia. Termasuklah warna benang, warna mukaan atas, yang banner ni, yang ni dipanggil banner ni. Okey, banner. So kalau untuk capal dewasa tu kita menggunakan motif corak bunga tradisional. Oh, di mana motif corak Yang bunga? itu ada yang di part lain Yana. Nanti kita tengok di belakang tu ada lagi kita punya produk untuk dewasa. Yang ni untuk kids. Yang ini saja untuk kids. Ya. Yeah. Jadi satu capal boleh disiapkan dalam berapa hari? Okey, untuk proses buat secara sepasang capal lah. Biasanya kita siapkan lebih kurang dalam 1 hingga ke 2 jam untuk capal kids ni, untuk budak-budak. Yang ni proses kita baru siap separuh. Belum siap lagi ni. Yang ini dah separuh siap ni. Yang ni kita dah fitting dia, dah masukkan dia punya bahagian tulang dia, pinggang dia ni. Okey, yang ni nanti kita dah proses untuk pasang tapak lepas ni. Biasanya kulit ni kita ketahanan bila kita gam tu dia ada lebih kuat daripada bahan PVC macam plastik kan. So plastik ni dia ada kimikal yang boleh ada satu certain masa tu dia akan merekah. Ada dia punya ni. Jadi kulit ni sebenarnya dia ada satu permukaan yang memang kalau kita gam tu dia ada kasap tu, ada macam ada dia lagi meresap. Ya, dia lagi meresap, dia lagi kuat. So kalau kulit dengan PVC dia akan lebih kuat berbanding PVC dengan PVC. Okey. So itulah dia kelebihan kulit dengan getah ataupun kulit dengan kulit. Maksudnya dia akan tahan lama. Ya, betul. Kalau kita pakai setiap hari pun tak rosak. Ya, betul. Lagipun tak silap saya kalau kulit ni pakai lagi cantik, dia orang panggil vintage. Ya, betul. Nampak lagi klasi. Klasi. Ya, betul. Pernah tak mendapat tempahan secara pukal? Tiba-tiba masuk. Okey, yang ni agak menarik sikitlah Yana. Ya. Sebab saya pernah mendapat tempahan capal ni daripada pengamal sunnah. Maksudnya dia daripada dia panggil kumpulan pengamal sunnah tu maksudnya tabligh, kumpulan tabligh. So kita dapat tempahan sebanyak 1000 pasang. Untuk dihadiahkan kepada dia punya persatuan dia. Itulah paling terbanyak kita dapat tempahan. Yana pun dah membeli capal untuk diri Yana sendiri dan juga Yana berangan-angan nak sendondon dengan suami Yana. Jadi kita beli sama warna. Untuk anak Yana pun Yana beli sekali. Sebab apa? Mulai hari ini Yana nak membudayakan warisan Melayu kita iaitu memakai capal. Baiklah, sekarang ni rasa perut lapar lah pula. Rasa nak makan pau. Itu macam clue untuk destinasi seterusnya je. Betul lah. Tapi apa pun, teruskan bersama Yana dalam Jelajah Tebrau. Berdasarkan pada Pelan Pertumbuhan Mampan daerah Rembuar, terdapat 4 teras utama yang kita utamakan. Yang saya fikirkan itu adalah satu kekuatan yang ada dalam daerah Rembuar. Iaitu pertama, industri pelancongan, kedua hub pendidikan, ketiga hub perabot dan keempat hub pertanian.
bersama saya Yana Samsudin dalam Jelajah Tebrau. Tadi Yana kata Yana lapar pau kan? Sekarang Yana dah berada di Palmyra. Dekat kilang terus Yana datang. Sebab apa? Yana nak menemu ramah pemilik dan pengusaha Palmyra ini, iaitu Encik Misnan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi menjemput saya. Okey, terima kasih saya ucapkan pada Puan Yana yang sudi datang ke Palmyra ni. Yang untuk pengetahuan semua, Palmyra ni berada di Pagu. Kampung Tanah Merah Pagu. Kampung Tanah Merah. Yana nak tahu tak macam mana dapat nama Palmyra ni? Baru nak tanya. Oh, tanyalah. Selalunya kalau owner dia nama Mira, baru letak nama Palmyra. Tapi yang ni ownernya Tak, sebetulnya nama ni kita berpandukan kepada anak saya yang sulung. Anak saya yang sulung namanya Mimi Amira. Dan kampung ni namanya Kampung Tanah Merah Pagu. Jadi saya combinekan je. Nama tercetusnya idea untuk memilih nama. Tapi macam mana tercetusnya idea untuk memilih pau, sedangkan pau bukannya makanan harian masyarakat Melayu. Oh, panjang ceritanya Yana. Kita pendekkan padat. Sebetulnya saya dulu kerja persendirian. Okey. Oleh kerana saya balik diamanahkan jaga untua saya. Saya terfikir saya jual air tebu dan sampingan tu apa. Saya nak jual goreng pisang tu kalau dah lembut orang tak minat nak makan goreng pisang kan. Betul tak? Garing. Dia nak yang panas terus kan. Itu yang tergerak saya terfikir saya nak jual pau. Kita hanya buat 5 rasa saja pau. Rasa basic Kacang, kaya, kelapa, biasalah tu kan. Tapi sekarang hampir 20 rasa. Daripada 20 jenis tu, perisa apa yang paling tinggi permintaan? Yang paling tinggi sekali permintaan yang saya dapatilah pau kacang sebetulnya. Pau kacang merah. Pau kacang merah. Pau kacang merah ni hampir 60% permintaan yang lebih daripada pau-pau yang lain. Namanya kita nak melihat kawasan bilik pengulian. Okey, jom masuk kita. Inilah tempat bilik pengulian. Segala ramuan-ramuan pau ni semua kita di ramuan adun di sini dan diuli di sini. Dan diadun dan diuli di kawasan sini, di bilik ni. Bancuhan pun di sini. Bantuan pun di sini. Ini bilik bancuan dan bilik ulian. Setelah ramuan-ramuan tu dibancu bersama tepung, lepas tu kita masuk mesin pengulian ni. Lepas pengulian dalam 30 minit ulian, kita terus angkat ke tempat penggilik kat sebelah. Pergi troli ke sana lah. Troli ni, lepas tu kita naikkan troli, lepas tu tolak ni supaya untuk memudahkan ke bilik sebelah. Ni satu beg ni berapa kilo tepung? Ini satu beg ni tepung dalam 25 kilo. Satu hari berapa Satu hari beg? dalam 40 biji. 40 biji. Setiap hari ada sepanjang tahun ada cuti tak? Bukan sepanjang tahun, kita setiap hari seminggu cuma 5 hari je kita operasi. Ini proses penggilikan ni tujuannya ialah untuk membuang oksigen yang berada di tepung ni. Ni hasilnya bagi dia manfaat. Hasilnya tepung pau akan lebih gebu, lebih putih. Setelah pau tadi yang kita dah sejukkan tadi, kita terus proses pembukusan. Ni kita ada berbagai-bagai warna ni kita untuk membezakan antara satu pau dengan satu pau yang berasa lain. Yang hijau ni? Yang hijau ni kita menandakan pau kacang. Kira-kira ni bukan saya esen-esen tau. Saya beli betul-betul sebab saya nak support produk Bumi Putra kita. Ni saya nak beli, lepas tu saya nak bagi kakak saya, adik saya, mak saya, ayah saya. Kalau tak kita yang support, siapa lagi yang nak support? Betul tak? Baiklah. Itu saja perkongsian saya pada hari ini melalui Jelajah Tebrau. Okey, sebenarnya apa yang nak dapat pada hari ini ialah support, iaitu sokongan padu daripada pelanggan-pelanggan. Kita walaupun di mana pun kita berada, di mana pun kita pergi, kita kena pandailah
food produk lokal supaya ini akan menjadi lebih berkembang dan memajukan ekonomi setempat. Baiklah, itulah saja pesanan saya untuk episod kali ini. Jangan lupa jumpa saya Mimi Harapan Yana Samsudin dalam Jelajah Seberang. Sebenarnya tahun melawat Johor ni banyak program-program yang kita anjurkan untuk menggalakkan pelancong-pelancong datang ke daerah Muar ini, dan saya ucapkan selamat datang ke daerah Muar, nikmati semua keindahan dan juga panorama dan juga makanan-makanan yang menarik di daerah Muar ini. Selamat datang ke daerah Muar. Muar, destinasi unik.